Timbasan 2016 bahagian kedua ini akan memaparkan penglibatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam di sepanjang tahun 2016 di dalam negara. Timbasan bahagian kedua ini akan memperlihatkan penglibatan dan hasrat baginda yang bermula dari bulan Julai hingga bulan Disember tahun ini. Selamat menonton. Dengan langkah dan usaha yang berterusan pihak kerajaan dalam memantau kehalalan makanan di negara ini, rakyat dan penduduk perlu menitik beratkan hal yang berkaitan dengan kesihatan kerana ia tidak syak lagi merupakan satu rukun untuk memperolehi segala kebaikan. Mengenai hal permakanan ini, Bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam pernah bertitah sempena sambutan Hari Raya Aidilfitri bagi tahun 1437 Hijrah bersamaan dengan 2016 Masihi bahawa negara Brunei Darussalam sebagai negara ranking tertinggi bagi obesiti dalam kalangan orang dewasa di rantau ini seperti yang dilaporkan oleh Global Nutrition Report 2016 dan Global Health Survey. Manakala hasil kajian status kesihatan dan permakanan kebangsaan negara Brunei Darussalam sendiri pula telah mendapati bahawa tahap peningkatan berat badan berlebihan dan obesiti adalah sangat tinggi sehingga mencapai 61% di kalangan orang dewasa. Kesan dari masalah ini tambah baginda, dicatatkan lebih 30% pengidap tekanan darah tinggi, 12.4% pengidap penyakit kencing manis dan 70% penderita yang menghidap penyakit kolesterol tinggi. Melalui perangkaan ini, titah baginda amatlah mencemaskan dan membimbangkan dan menyeru kepada rakyat dan penduduk di negara ini agar mendisiplinkan diri dalam penjagaan kesihatan untuk mengatasi gejala ini dari terus berkembang. Manakala dari segi ekonomi, negara Brunei Darussalam perlu lebih aktif dalam mempelbagaikan ekonomi dan mempunyai agenda ke arah meningkatkan hasil keluaran dalam negara kasar KDNK. Oleh yang demikian, negara tidak boleh leka dalam keadaan ekonomi global sekarang dan perlu mempunyai agenda yang lebih terancang bagi mencapai sasaran tersebut. Bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah demikian dalam istiadat menghadap dan mengurniakan bintang-bintang kebesaran negara Brunei Darussalam sempena ulang tahun Hari Keputeraan Baginda ke-70 tahun. Baginda juga menyeru agar dilaksanakan pelbagai usaha peningkatan yang menyeluruh, terutama bagi bidang utama, seperti pertanian makanan asasi. Bidang tersebut mesti terus diperkasa sehingga mampu untuk memenuhi syarat diri dan tidak hanya bergantung kepada pihak luar sahaja, dan sudah tiba masanya negara perlu mengaktifkan segala usaha tanpa berlengah-lengah lagi bagi menarik pelabur luar asing ke negara ini. Negara Brunei Darussalam yang sedang merancang untuk menggerakkan ekonomi negara dengan mengungkayahkan satu projek membina sistem pengangkutan yang selamat dan cekap dengan memanjangkan dermaga pelabuhan muara dan membesarkan terminal kontena muara yang dihasratkan akan menjadi pemudah cara bagi kemasukan dan penarikan pelabur luar asing ke negara ini. Selain itu, baginda juga bertitah agar menggalakkan sifat kreatif dan inovatif dalam melaksanakan semua projek pembangunan melalui kaedah kerjasama awam swasta atau Public-Private Partnership yang bertujuan sebagai pendorong ke arah perkongsian di antara sektor awam dan swasta dalam melaksanakan projek-projek kerajaan. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairuddin
Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha binti Almarhum Pengiran Pemancar Pengiran Anak Haji Muhammad Alam serta kerabat diraja berkenan berangkat ke majlis persantapan untuk pegawai-pegawai keselamatan dan pegawai beruniform serta pertubuhan-pertubuhan awam beruniform sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan Baginda ke-70 tahun di Istana Nurul Iman pada 17 Julai. Bawah Duli Yang Maha Mulia berkenan beramah mesra dan menerima junjung ziarah daripada para pegawai dan anggota pasukan beruniform terdiri dari Angkatan Bersenjata di Raja Brunei, Pasukan Polis di Raja Brunei, Unit Simpanan Gurkha, Jabatan Kastam dan Eksais di Raja, Jabatan Bomba dan Penyelamat, Jabatan Laut, Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan serta Jabatan Penjara. Majlis persantapan bagi para pegawai dan pertubuhan-pertubuhan beruniform merupakan acara tradisi sebagai menghargai peranan penting dan tanggungjawab mereka dalam menjaga keselamatan dan keamanan negara, rakyat serta penduduk di negara ini. Sebagai seorang raja yang memang terkenal dengan sifat pemedulian dan prihatin, kasih sayang baginda terhadap rakyat jelata telah menjadikan bumi Brunei Darussalam terus dilimpahi dengan keberkatan dengan rakyat dan penduduk di negara ini sentiasa menikmati kehidupan yang aman dan sejahtera. Dan rakyat di negara ini sentiasa bersama baginda walaupun negara mengalami beberapa keadaan sama ada cabaran ekonomi dan sebagainya. Semua yang dinikmati oleh rakyat dan penduduk juga adalah berkat dan daulat dan kepimpinan baginda yang berwibawa, berwawasan dan berintegriti, berasaskan calag Brunei yang tersendiri yang telah menjadikan negara Brunei Darussalam sebagai sebuah negara Islam yang unik, cemerlang, makmur dan sejahtera serta menjadi contoh ikutan yang baik. Keakraban hubungan antara raja dan rakyat akan terus kukuh bagi menjamin kehidupan aman damai yang berpanjangan dan sekaligus dapat menyumbang kepada keamanan, kesejahteraan, kemajuan dan pembangunan berterusan kepada negara tercinta ini. Keberangkatan baginda melalui majlis ramah mesra dan junjung ziarah bersama rakyat dan penduduk bersempena dengan Hari Keputeraan Baginda ke-70 tahun yang disusun di keempat-empat daerah di negara ini sudah menjadi tradisi dan amalan bagi negara ini dan merupakan saat yang sememangnya dinanti-nantikan. Ia juga merupakan peluang keemasan bagi segenap lapisan rakyat dan penduduk menatap wajah dan bersalaman dan berinteraksi dengan raja yang berjiwa rakyat. Walaupun dalam cuaca hujan sekalipun, baginda tetap meneruskan acara agar tidak menghampakan rakyatnya yang datang sejak awal pagi bagi menjunjung keberangkatan tiba raja yang dikasihi. Pada 28 Julai, Istana Nurul Iman telah bergema dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Sempena Majlis Khatam Al-Quran 70 kali khatam, ahli-ahli Majlis Perundingan Mukim dan Kampung di seluruh negara. Berangkat ke majlis ini ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Raja Isteri beserta kerabat diraja. Majlis ini adalah mengambil sukut baik dari keagungan dan keajaiban Kitab Al-Quran selain mendukung wawasan untuk menjadikan negara Brunei Darussalam sebagai negara zikir dan rakyatnya celik Al-Quran dan dihasratkan untuk menjadikan negara ini sebagai baldatun taibatun warabun ghafur, iaitu negara yang baik dan Allah Subhanahu wa taala adalah yang Maha Pengampun. Majlis ini merupakan kali ke-6 diadakan sejak sambutan Hari Keputeraan Baginda sebagai acara kemuncak yang mengumpulkan seramai 1,708 orang peserta dari keempat-empat daerah. Setiap seorang daripada mereka telah membaca dan mengkhatamkan bacaan Al-Quran 30 juzuk.
Bacaan 30 juzuk ayat-ayat suci Al-Quran sebanyak lebih 1,000 kali itu secara khusus diniatkan menjadi sumbangan doa rakyat memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala bagi melanjutkan usia ke bawah dulia Maha Mulia, iaitu raja yang dikasihi dalam bernegara dan berpemerintahan. Semoga baginda sentiasa dalam naungan hidayat yang dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Ikatan ukhuwah kemesraan antara raja dan rakyat merupakan antara keunikan negara Brunei Darussalam dalam berkongsi kegembiraan meraihkan Lebaran Aidilfitri. Majlis sambutan Hari Raya Aidilfitri anjuran Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah tentunya memperlihatkan jalinan yang begitu dekat dan keramahan dengan keberangkatan ke bawah dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan ke bawah dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha binti Almarhum Pengiran Pemanca Pengiran Anak Haji Muhammad Alam yang telah berlangsung pada 30 Julai lalu di Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas. Sambutan tahun ini, pihak yayasan memfokuskan kepada penyertaan golongan belia yang terdiri daripada gabungan para profesional muda kalangan anak-anak tempatan menjawat jawatan peringkat pertengahan hingga ke atas dalam sektor kerajaan, swasta dan juga para usahawan belia. Para profesional muda diharap sebagai tunjang yang bakal menerajui kepimpinan negara yang bakal memikul peranan dan tanggungjawab dalam melaksanakan dasar untuk menjana pembangunan negara. Para usahawan belia pula memainkan peranan penting sebagai pemangkin kepada perkembangan sosio-ekonomi negara. Perhimpunan para intelek dan cendekiawan terus disemarakan di negara ini. Ia adalah landasan penting untuk mengupas dan mendalami apa juga yang berkaitan dengan pembangunan bangsa. Ledakan teknologi kini tidak kurang membawa kepelbagaian gaya hidup dalam kalangan masyarakat sejagat. Perhubungan yang sihat, berkat dan selamat akan membawa kepada kejayaan dan kesejahteraan. Sistem perhubungan dan pengangkutan yang cemerlang adalah sejajar dengan kehendak syariat Islam untuk memudahkan ummah bertebaran di muka bumi bagi mencari ilmu dan rezeki. Justru itu tidak diragukan lagi, perhubungan yang sihat, berkat dan selamat akan membawa kepada kejayaan dan kesejahteraan. Ledakan teknologi kini tidak kurang membawa kepelbagaian gaya hidup di kalangan masyarakat sejagat dan seharusnya dikendalikan dengan bijaksana. Perkara ini dititahkan oleh Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam semasa sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan Baginda ke-70 tahun pada 23 Ogos lepas. Baginda menitahkan setiap negara membangun pasti memerlukan masyarakat dinamik, social mobility dan ekonomi yang kental bagi kompetitif. Matlamat ini jelas baginda hanya boleh dicapai dengan adanya sistem perhubungan yang berkesan untuk mengendalikan pelbagai pergerakan, barangan perkhidmatan dan maklumat. Pada 31 Julai 2016, Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah mengurniakan lencana pangkat baru pemangku Kapten Anak Baginda Yang Teramat Mulia Paduka Seri Duli 920 Kapten Pengiran Muda Abdul Matin. Yang Teramat Mulia sebelum dinaikkan pangkat pernah menjalani latihan ketenteraan di Akademi Tentera di Raja Sandhurst, Surrey, United Kingdom bagi pengambilan ke-102 selama 44 minggu yang telah bermula dari 9 Mei 2010.
Jurus menamatkan latihan berkenaan dan atas menjunjung titah berkenan baginda yang teramat mulia dinaikkan pangkat sebagai Lieutenant Muda pada 15 April 2011 dan seterusnya dikurniakan pangkat sebagai Lieutenant di Mes Pegawai Brakas Garrison pada 14 September 2012. Bawah Duli Yang Maha Mulia bertitah semasa awal tahun Hijrah 1438 menjelaskan bahawa hijrah Rasulullah SAW membawa sinar kepada seluruh alam. Berlakunya hijrah, agama Islam telah selamat dan dapat menyumbang kepada kemanusiaan sejagat. Sambutan Tahun Baru Hijrah bertujuan untuk mengajak umat Islam menghayati konsep hijrah yang pernah dilalui oleh Nabi kita yang memberi impak besar kepada penyebaran agama Islam. Bawah Duli Yang Maha Mulia juga menegaskan agar umat Islam di negara ini muhasabah diri dan cuba melakukan yang terbaik dan mengaut beberapa pahala sebagai bekalan untuk menghadapi akhirat. Indah juga mengingatkan dengan melangkah ke tahun baru hijrah ini, rakyat dan penduduk di negara ini hendaklah menggunakan kesempatan yang diberikan untuk meningkatkan usaha bagi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mempertingkatkan amalan, keimanan serta ketakwaan dan melangkah ke tahun baru dengan penuh keyakinan dan keikhlasan dengan melakukan segala suruhan Allah dan meninggalkan segala perkara yang dilarang. Baginda juga mengambil berat tentang kepentingan hal ehwal kesihatan dan kesejahteraan rakyat serta penduduk di negara ini. Keberangkatan Baginda membuat lawatan ke Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha Ripas pada 27 September lalu mencerminkan sikap Baginda yang sering menitik beratkan dan mengelinga akan kebajikan rakyat di negara ini, baik dari segi urusan pentadbiran dan kemajuan perekonomiannya untuk mendapat pencapaian yang cemerlang serta memertabatkan ummah yang amat disanjung tinggi oleh rakyat Baginda, dan ini cukup menjadikan Baginda sebagai raja disanjungi rakyat. Seiring dengan perkembangan dunia, teknologi bukan hanya mencabar peradaban bangsa, bahkan dalam konteks dunia pendidikan. Setiap tanggal 23 September, negara Brunei Darussalam menyambut Hari Guru sebagai memperingati dan menghargai sumbangan jasa para pendidik di negara ini. Sambutan ini juga adalah sebagai usaha untuk memartabatkan profesion perguruan yang banyak menyumbang bakti kepada pembangunan kapasiti tenaga manusia di negara ini. Para guru adalah penyumbang kepada kualiti pendidikan dan pemangkin kepada produktiviti tenaga sumber manusia di negara ini. Guru perlulah sentiasa memiliki dan menguasai ilmu dalam pelbagai bidang dalam sama-sama memainkan peranan ke arah mencapai sasaran matlamat wawasan 2035 untuk melahirkan rakyat yang berpendidikan, berkemahiran tinggi dan berjaya dengan mencapai taraf antarabangsa yang tertinggi. Dari segi kualiti, pendidikan boleh dicapai melalui pendekatan Whole of Nation seperti mana yang dititahkan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sempena sambutan Hari Guru Negara Brunei Darussalam ke-26 pada 29 September 2016. Kualiti pendidikan boleh dicapai melalui pendekatan Whole of Nation serta boleh diukur menerusi beberapa petunjuk prestasi utama kebangsaan yang telah dikenal pasti di bawah strategi pendidikan wawasan Brunei 2035, iaitu di antaranya peratus guru-guru yang berkelayakan dan berkualiti tinggi, peratus institusi pendidikan yang berada di bawah tahap minima mengikut standard institusi pendidikan, dan kadar pengijazahan dari institusi pengajian tinggi, pendidikan teknikal dan vokasional.
Sungguh pun negara Brunei Darussalam terlibat dengan impak ekonomi global yang mencabar. Namun bidang pendidikan tetap diangkat sebagai agenda penting negara. Kepentingan bidang pendidikan bukan sahaja bagi melahirkan sumber daya manusia yang berkualiti dan berpengetahuan, malah turut berperanan besar dalam pertumbuhan ekonomi negara. Melalui perkara ini, Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah menekankan pentingnya Universiti Brunei Darussalam UBD dalam menghasilkan graduan yang berpendidikan, marketable dan future ready melalui pelbagai program yang sentiasa relevan termasuk bekerjasama dengan stakeholders seperti Majlis Perancangan Tenaga Manusia Kebangsaan dan pelbagai industri dari dalam dan luar negara untuk meningkatkan employability para graduan. Inisiatif UBD dalam menyediakan peluang pembelajaran secara fleksibel kepada masyarakat umum diharap akan dapat menyediakan akses yang lebih besar ke dalam pendidikan tinggi bagi semua rakyat dan penduduk tanpa perlu menangguhkan pekerjaan atau perniagaan mereka. Dengan penubuhan Center for Lifelong Learning yang telah diperkenankan penubuhannya oleh Baginda, sudah tentu pusat ini akan menjadi pemangkin kepada pengajaran dan pembelajaran peringkat tinggi meliputi pendidikan berterusan dan profesional. Transformasi ke arah perkhidmatan awam yang progresif merupakan tema Hari Perkhidmatan Awam ke-23 tahun ini. Perkhidmatan awam adalah teras utama untuk kemajuan sesebuah negara dan merupakan pengurus, pemudah cara dan malah ejen kepada perubahan. Warga perkhidmatan awam perlu memiliki disiplin yang tinggi dan kesungguhan dalam memainkan peranan masing-masing dan perlu meningkatkan diri dengan mengenali baseline masing-masing setakat mana minda, sikap dan kemampuan mereka dalam memberikan perkhidmatan yang berkualiti untuk negara dan pelanggan. Demikian titah Baginda semasa menghadiri majlis sambutan Hari Perkhidmatan Awam ke-23 yang diadakan pada 20 Oktober 2016. Sementara pada 22 Oktober 2016, Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah mengurniakan ijazah sarjana muda kepada 218 orang graduan di Majlis Haflul Takharuj ke-6 Universiti Islam Sultan Sharif Ali UNISA. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah, para graduan bukan hanya berpuas hati setakat memperolehi sijil dan gelaran akademik semata-mata, tetapi mereka juga perlu mampu untuk menjadi penggerak kepada jentera kerajaan, khasnya dalam pemantapan pelaksanaan Perintah Kanun Hukuman Jenayah Syariah 2013. Justru itu, para graduan perlulah menjunjung titah baginda dan memainkan peranan proaktif dalam usaha ke arah melaksanakan Perintah Kanun Hukuman Jenayah Syariah seperti mana yang dihasratkan. Baginda juga bertitah, negara Brunei Darussalam sangat berpotensi untuk menjadi sebuah negara hab halal yang unggul di peringkat global. Sesuai dengan perkembangan negara terkini seperti wujudnya beberapa pihak jabatan-jabatan kerajaan dalam mengawal dan memantau kehalalan makanan di negara ini. Untuk mencapai kesempurnaan permakanan orang Islam, memerlukan sistem yang teratur, terutama perkara yang berkaitan perundangan, penguatkuasaan dan pengawasan. Justru itu, rancangan UNISA untuk menubuhkan sebuah pusat kecemerlangan penyelidikan halal sebagai pemangkin kepada hasrat Kebawah Duli Yang Maha Mulia untuk menjadikan negara Brunei Darussalam sebagai hub halal global tentunya akan membantu memacu pertumbuhan ekonomi negara di mana sektor industri halal mampu menyumbang sebanyak 5 bilion ringgit kepada kawalan dalam negara kasar KDNK menjelang tahun 2035 dengan memanfaatkan industri halal global.
Guru-guru bertauliah pastinya memiliki ilmu pengetahuan yang luas kerana ilmu adalah amanah yang perlu disampaikan kepada yang berhak, iaitu masyarakat. Ini adalah antara cara memanfaatkan ilmu dan ia perlu kekal sehingga bila-bila kerana guru adalah ejen zaman untuk kelangsungan bangsa dan negara. Guru-guru agama khasnya selaku ejen zaman bukan sahaja bertugas untuk menyampaikan pengajaran dalam bilik-bilik darjah sahaja, bahkan menjadi role model kepada pelajar dan masyarakat. Dan ini merupakan pasak pendidikan yang sebenar-benarnya. Para ibu bapa juga dituntut menyediakan iklim atau persekitaran yang baik dan Islamik bagi anak-anak mereka. Demikian Tita Baginda dalam Majlis Convocation ke-6 College Universiti Perguruan Agama Seri Begawan, Pupuk SB pada 29 Oktober lepas. Dan seterusnya Baginda memperkenankan College Universiti ini menubuhkan pusat yang dinamakan Pusat Kajian Fiqh Al-Usrah di mana pusat itu nanti akan berfungsi untuk mengukuhkan institusi kekeluargaan dan pendidikan di negara ini. Generasi belia merupakan aset yang amat berharga kepada negara dan tonggak kekuatan serta pewaris kepimpinan masa depan negara. Keadaan masyarakat akan datang bergantung pada keadaan dan pembinaan belia hari ini. Adalah penting untuk para belia mempunyai wawasan. Wawasan ini haruslah sebuah wawasan yang besar bagi dirinya dan masyarakatnya. Maka generasi belia terutama yang beragama Islam dituntut untuk mentaati agama dan menghormati undang-undang negara serta tradisi bangsa. Dalam mendukung wawasan yang murni, para belia perlulah memastikan bahawa mereka memiliki akidah yang murni, akhlak yang mulia, sentiasa berusaha untuk mempertingkatkan diri dalam semua bidang dan berusaha mencapai kecemerlangan dalam bidang yang diceburi, komited pada usaha untuk membangun masyarakat kompeten dengan keperluan semasa, berminda luas dan berfikiran global dan universal. Sejajar dengan tema sambutan Hari Belia Kebangsaan ke-11 pada tahun ini, iaitu Belia Berwawasan Pemangkin Transformasi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam menyeru kepada para belia untuk melakukan transformasi kepada perubahan daripada keadaan baik sekarang ini kepada yang lebih baik dan mereka yang masih tercari-cari erti kehidupan hendaklah mula melakukan tindakan perubahan yang perlu. Negara sentiasa menunggu munculnya generasi belia yang memiliki kekuatan dan kecemerlangan sebagai tonggak dan pasak negara. Generasi belia yang memiliki kekuatan semangat dan daya juang yang tinggi, luas penguasaan ilmu serta berkeupayaan untuk memimpin anggota masyarakat dan memiliki elemen-elemen ini akan dapat memainkan peranan sebagai pemangkin kepada agenda transformasi negara dan umat. Baginda juga menggesa para belia seharusnya berani dalam membuka perusahaan sendiri walaupun pada mulanya secara kecil-kecilan seperti memulakan perusahaan khidmat cuci kereta, menternak ikan, industri kreatif dan seumpamanya. Dengan perusahaan dari sudut yang kecil itu, ia boleh saja menjadi besar jika para pengusaha belia terus gigih dan tabah. Dalam kita berdepan dengan krisis ekonomi dunia, institusi-institusi pengajian tinggi awam perlu mengamalkan sikap berjimat cermat dan tidak bergantung sepenuhnya kepada kerajaan dan boleh menjana pendapatan yang berdaya tahan melalui perkhidmatan kepakaran dan penyelidikan berinovasi sesuai dengan statusnya sebagai separa autonomi. Dengan pendekatan ini, ia mampu untuk menjamin kelangsungan pelbagai inisiatif agenda pertumbuhan organisasi masing-masing. Demikian Tita Baginda semasa menghadiri Majlis Convocation Universiti Teknologi Brunei UTB ke-25 pada 7 November yang lalu.
Baginda juga menegaskan agar UTB akan sentiasa melipat gandakan lagi usaha memperkenalkan program-program lain yang relevan dan yang dapat memacu perkembangan ekonomi negara. UTB telah menubuhkan Sekolah Sains Gunaan dan Matematik yang menawarkan program ijazah sarjana muda sains, makanan dan teknologi. Program itu antara lain dihasratkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dari industri permakanan di negara ini selaras dengan usaha kerajaan dalam mempelbagaikan sumber ekonomi melalui pelaburan langsung asing. Baginda juga berharap dengan penubuhan Sekolah Sains Gunaan dan Matematik akan mampu untuk mengangkat UTB sebagai penyumbang kepada peningkatan industri permakanan yang berkualiti tinggi yang mampu bersaing di arena antarabangsa. Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah semasa sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada 12 Rabiul Awal bersamaan dengan 12 Disember 2016. Kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang wajarlah bagi kita memperingati Maulid Ar-Rasul itu sebagai tanda kasih kepada baginda. Dan sambil itu, kita juga dapat memperbaharui azam lebih kuat lagi berpegang kepada Islam yang telah dibawa oleh baginda. Tidak baginda lagi, banyak anasir yang suka memprovok Islam dan umat Islam supaya Islam dan umatnya lemah. Provokasi itu pula pelbagai bentuknya, bukan satu dua tetapi banyak. Pada ketika ini, banyak laporan mengenai tindakan-tindakan yang diambil ke atas orang-orang Islam menjadi penduduk minoriti kepada negara tersebut. Justru baginda berharap pihak-pihak yang berkenaan akan mencari resolusi aman bagi memastikan keselamatan dan kesejahteraan bagi semua penduduk. Selain itu, dalam titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia, untuk umat Islam ini selamat, kita mestilah menguatkan akidah iaitu ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW di mana umat Islam di zaman keemasan dahulu lebih mengutamakan akidah yang lain-lain. Kerana itulah mereka selamat dan bahkan kuat digeruni oleh kawan dan lawan. Oleh yang demikian, tidak baginda ke arah memperkukuhkan dan memperkasakan akidah, kita tidak boleh menunggu lama-lama kerana jika kita lambat, anasir akan mengambil kesempatan daripada kelambatan itu. Kedaulatan, keamanan dan keharmonian yang dikecapi oleh negara sehingga ke hari ini adalah tidak ternilai harganya melalui kepimpinan bijaksana Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Maizuddin Wad Daulah, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dalam menjadikan sebuah negara yang kekal sebagai baldatun taibatun warabbun ghafur, iaitu negara yang aman makmur dan mendapat keampunan Allah. Selaku rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam, kita seharusnya sentiasa bersatu padu, bersedia dan mempersiapkan diri dengan jati diri yang kukuh berlandaskan kepada agama Islam dengan menjaga nilai-nilai selaku rakyat Brunei yang berasaskan kepada konsep Melayu Islam Beraja yang sentiasa kita pertahankan. Diucapkan selamat menyambut Tahun Baru 2017. Semoga tahun baru ini nanti menjadikan bumi Darussalam mempunyai ekonomi yang mapan dan berdaya tahan serta sentiasa maju jaya di persada dunia. Selaku rakyat dan penduduk di negara Brunei Darussalam, kita seharusnya sentiasa bersatu padu, bersedia dan mempersiapkan diri dengan jati diri yang kukuh berlandaskan kepada agama Islam dan menjaga nilai-nilai selaku rakyat Brunei yang berteraskan kepada konsep Melayu Islam Beraja. Jadikan bumi Darussalam mempunyai ekonomi yang mapan dan berdaya tahan serta sentiasa maju jaya di persada dunia.